أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama lagi dalam segmen Ramadan pada bulan Ramadan 1441 Hijrah tahun ini. Dapat kita bersama-sama mendengar dan berkongsi tentang cerita Lailatul Qadar. Jadi Alhamdulillah kita telah pun bersiaran untuk 3 bahagian sebelum ini, dan ini merupakan bahagian yang keempat segmen Ramadan dengan tajuk Menjejak Lailatul Qadar. Jadi insya-Allah ini merupakan segmen yang terakhir untuk tajuk Menjejak Lailatul Qadar. Mudah-mudahan para pendengar, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian telah pun mendapat sedikit ilmu dan manfaat daripada perkongsian-perkongsian kita yang sebelum ini pada bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Dan mudah-mudahan insya-Allah pada bahagian keempat ini, iaitu yang terakhir ini, saudara-saudari akan dapat merangkumkan satu kesimpulan buat diri masing-masing akan keilmuan tentang tata cara ataupun tips-tips bagaimana nak mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kesemua perbincangan kita yang sebelum ini adalah merupakan satu bentuk cara dalam menjejak ataupun memburu Lailatul Qadar. InsyaAllah kita akan teruskan dengan 3 tips terakhir dalam menghadapi pecutan akhir menuju Lailatul Qadar. Alhamdulillah, dalam perkongsian-perkongsian kita yang sebelum ini, dalam segmen yang sebelum ini, kita telah berkongsikan beberapa tips ataupun cara untuk build up kepada menuju 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan ramai di antara pendengar-pendengar sekalian telah pun cuba untuk melaksanakan apa yang telah kita kongsikan, dan mudah-mudahan telah mendapatkan sedikit hasilnya. Baik, kita akan terus masuk kepada tips penting pecutan terakhir menjejak Lailatul Qadar. Pada waktu ini kita semakin hampir kepada penghujung Ramadan. Jadi seharusnya kita berada dalam keadaan yang lebih berjaga-jaga dan kita harus lebih peka untuk tidak membuang masa dan menaikkan lagi amal ibadah kita, meningkatkan lagi amal ibadah kita. Maksudnya kat sini adalah kita harus tingkatkan, lipat gandakan apa yang kita buat sebelum-sebelum ini. Sebagaimana yang dah maklum, kita ada bicarakan tentang solat-solat sunat yang harusnya kita lakukan, ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah membaca Qurannya. Maksudnya keadaan-keadaan ataupun usaha yang kita buat itu, Alhamdulillah, kita kena teruskan lagi, tapi kita tambah lagi. Maksudnya kita dengan inovatifnya, dengan kreatifnya masing-masing, insya-Allah Allah berikan akal fikiran yang sempurna. Jadi kita fikirkan satu cara yang kreatif untuk upgradekan amalan kita apabila nak menempuh ke 10 malam yang terakhir. Baik, daripada
perkongsian-perkongsian yang sebelum ini, maka antara itipati perbincangan adalah solat. Jadi maksudnya kita lipat gandakan solat kita tu, kita tambahkan solat kita. Jadi mungkin macam yang kita pernah bicarakan sebelum ini, solat kita buat solat sunat tu selebihnya, maksud dia apa yang kita belum buat lagi. Banyak solat-solat sunat yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan solat-solat sunat inilah yang akan membantu kita dalam usaha nak menjemput Lailatul Qadar. Baik, salah satu yang boleh kita amalkan adalah solat sunat tasbih. Jadi solat sunat tasbih ni adalah satu solat sunat yang jarang dilakukan oleh kita semua, sebabnya solat ni panjang. Jadi dia memerlukan banyak bacaan-bacaan tasbih di antara selang-selang dengan bacaan-bacaan dalam solat. Jadi kita tidak akan bincangkan macam mana nak buat solat sunat tasbih. Saya yakin insya-Allah saudara-saudari sekalian dapat mencari ilmu macam mana nak buat solat tasbih ni di luar. Jadi saya cuma sekadar berkongsikan kita cuba buat solat sunat tasbih. Jadi dalam bulan Ramadan ni, andai kata kita belum lagi buat solat sunat tasbih, maka setidak-tidaknya kita cuba buat sekali. InsyaAllah solat sunat tasbih ni akan membantu. Nanti saya akan relatekan macam mana solat sunat tasbih ni akan membantu, dan solat-solat sunat yang lain. Okey, baik. Kembali balik pada main topik, iaitu 3 tips untuk pejutaan terakhir. Maka solat sunat tasbih yang kita bicarakan tadi adalah salah satu daripada benda yang kita harus lakukan, salah satu amalan ataupun ibadah yang harus kita lakukan untuk menuju ke malam Al-Qadar ini. Jadi tips yang pertama daripada 3 tips tadi adalah bangun malam seawal mungkin. Ya, dan bila kita dah masuk ke pertengahan Ramadan, iaitu dah nak menuju ke 10 malam yang terakhir, maka pada waktu ini kita haruslah memaksa relakan diri kita untuk bangun seawal mungkin 2 pagi ataupun 3 pagi. Jadi daripada pukul 2 pagi ni ataupun 3 pagi ni kita bangun dan kita ambil masa sekejap untuk mensucikan diri kita. Maksudnya kalau nak mandi boleh mandi ataupun basuh muka. Kemudian kita bersiap-siap untuk beribadah ataupun kita nak bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka lakukanlah apa-apa bentuk amalan yang saudara-saudari sekalian dah rutinkan. Bahkan tambahkan lagi dengan yang saya kongsikan sebentar tadi, iaitu solat sunat tasbih. Jadi solat sunat tasbih ni dia akan memakan masa yang agak panjang, lebih kurang mungkin tergantung kepada bacaan saudara sekalian, mungkin dalam masa 20 ke 30 minit ya, kerana kita nak ada banyak tasbih dalam tu. Mungkin panjang lagi, jadi tergantung. Baik, tambahkanlah ibadah pada malam-malam yang terakhir ini. Buat seberapa banyak yang mungkin. Maksudnya daripada pukul 2 pagi atau 3 pagi itu kita ada gap masa sampai kepada waktu sahur lebih kurang 2 jam. Kalau anda kata kita bangun pukul 3 pagi, maka kita ada sampai pukul 5.30 ya. Jadi subuh pun lewat sekarang, jadi 5.50. Jadi kita ada gap. Jadi kita kata cut off time dia lebih kurang 5 suku. Jadi 2 jam lebih kurang 2 jam lebih. Pada waktu 2 jam ini kita manfaatkan sepenuhnya. Orang putih kata full throttle. Kita manfaatkan bagaimana? Isikan dengan solat-solat sunat. Jadi in between ya, di tengah-tengah antara solat-solat sunat yang kita buat tu, contoh kita bangun-bangun je dan kita dah ambil uduk, jadi kita buat solat sunat uduk. Mungkin kita tak pernah buat solat sunat uduk, kita buat pada malam. Lepas solat sunat uduk kita buat solat tahajud. Okey, lepas solat sunat tahajud kita buat solat sunat taubat.
kemudian kita buat solat sunat hajat. Jadi di antara selang antara solat-solat tersebut, kita mungkin kita berhenti sekejap, kita boleh selak lembaran Quran, kita baca. Dan kalau boleh kita baca, contoh kita buka satu surah, pilihlah surah yang mana saudara dan saudari sekalian suka, baca maksud dia. Contoh ambil surah yang pendek saja. Mungkin kita baca surah Ad-Duha. Jadi kita baca bahasa Arabnya, kemudian kita baca maksudnya. Jadi kita baca pelan-pelan pada waktu yang sunyi itu, kita seorang-seorang dia, umpama ayat-ayat Tuhan itu meresap ke dalam diri kita. Umpama Allah Subhanahu Wa Taala sedang berbicara dengan saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Maka ini adalah tips yang pertama, bangun seawal mungkin. Pada ketika itu kita bertahajud, kita bermunajat. Munajat ni maksudnya kita meminta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh yang saya boleh kongsikan adalah pada waktu solat hajat. Baik, lepas dah bagi salam, kita sujud balik. Kita sujud balik dan kemudian kita berkomunikasi, kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seolah-olah kita bayangkan bahawa kita seolah-olah kita sedang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita bayangkan pula rupanya, sebab Allah tidak berwajah, Allah tidak berbentuk. Jadi kita anggap saja yang kita sedang meluahkan isi hati kita tengah berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cakaplah apa yang saudara-saudari sentiasa ingin cakapkan dan yang terbuku dalam hati itu. Cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terbaik sekali adalah apabila kita boleh menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis itu adalah tanda kelembutan hati. Jadi andai kata kita tak boleh menangis, buat menangis. Contoh, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon keampunan daripada-Mu, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, aku benar-benar telah berdosa, ya Allah. Ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, kepadamu, tenangkanlah hati aku yang gundah gulana ini, ya Allah. Tenteramkanlah jiwa hamba-Mu ini, ya Allah. Itu salah satu bentuk contoh kita bermunajat dalam keadaan yang hampir-hampir kepada nak menangis. InsyaAllah bila kita buat-buat, walaupun kita tak berniat, tapi perlahan-lahan dia akan mengubah hati kita dan Allah akan menjentik hati kita sehingga mendatangkan satu bentuk kelembutan dan kita akan automatik menangis, insya-Allah. Jadi kita berharapan. Jadi kalau kita memang berdosa dan kita betul-betul ikhlas bertaubat dan kita betul-betul minta maaf kepada Allah, dia akan menangis sebab kita merasakan diri kita yang sangat-sangat berdosa. Baik, itu adalah satu tips yang penting. Maksudnya, kenapa tips ini penting? Kerana dia akan bawa kepada tips yang kedua. Ini adalah usaha kita ataupun mujahadah kita dalam usaha untuk membuang keegoan diri. Jadi musuh utama manusia sebenarnya adalah diri sendiri, iaitu nafsu. Jadi puasa pada bulan Ramadan ini, sebenarnya puasa ini adalah satu bentuk kita yang pernah kita bincangkan, iaitu camp ataupun madrasah Ramadan untuk mentarbiyah hati-hati kita, untuk menundukkan nafsu yang ada dalam diri kita. Musuh utama manusia adalah nafsunya. Terlalu banyak nafsu yang berkumpul dalam diri kita ini sehingga ia menjadi berhala-berhala dalam diri. Ini satu benda yang sangat-sangat bahaya. Ia boleh menjurus kepada syirik khafi, iaitu syirik yang tersembunyi. Maksudnya kita menduakan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita sedar. Dengan wujudnya berhala-berhala dalam diri itu. Daripada mana datang? Daripada nafsu-nafsu kita yang tidak ditunjukkan, yang tidak dikawal. Jadi inilah yang bagaimana berhala-berhala dalam diri ini yang menghijab penglihatan kita
untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata hati kita. Jadi satu cara ataupun jalan utama untuk menyingkap hijab yang ada itu adalah untuk mematikan kehendak yang kita ada ini dalam diri kita ni dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lainnya, bagaimana kita nak menundukkan nafsu melalui dengan jalan-jalan ibadah tadi, ya. Maka apabila kita bangun dan kita menunaikan solat, kita ambil wudu, kita solat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita qiyam, kita rukuk, kita sujud, kemudian kita qiyam semula, rukuk lagi, sujud semula, duduk antara dua sujud. Kemudian kita berdoa, kemudian kita berzikir, kemudian kita bertasbih, kita bermunajat, kita memohon, kita berbicara dengan Allah Ta'ala, kita menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Dia akan memberikan kelembutan jiwa kepada hamba-hambanya yang berusaha untuk mencari keredaannya. Dan situlah antara turning point di mana Allah akan tarik keegoan diri kita, dan pada ketika itulah kita akan dapat merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat hampir dengan kita. Baik, para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kita nak nampak cahaya jika kita berada di dalam keadaan yang terang? Boleh. Contoh, kita duduk pada waktu siang, kita duduk dalam satu bilik dan kita buka lampu, kita boleh nampak cahaya tu, tapi cahaya tu malam sebab dibayangi ataupun terbias dengan cahaya di luar. Tapi andai kata kita duduk di dalam satu ruang yang gelap pada waktu malam dan kita buka lampu ataupun kita buka torchlight ataupun kita pasang lilin, jadi cahaya itu akan lebih terang. Dalam arti kata lain, inilah yang kita cuba katakan, iaitu pada tips yang kedua ini adalah untuk membuang keegoan diri. Kita harus berada dalam kegelapan. Kegelapan itu maksudnya adalah kita harus merenung di dalam diri kita, muhasabah diri kita, dan mengaku yang kita ni adalah pendosa, yang kita banyak melakukan kesilapan, kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mensyirikkan Allah tanpa sedar. Kita banyak buat perkara-perkara yang Allah larang, yang Allah tak suka, yang Rasulullah dah tegah kita daripada buat, tapi kita masih lagi buat. Maka perkara-perkara inilah yang telah menggelapkan hati kita. Jadi langkah untuk kita membuang keegoan diri kita adalah kita menyedari keadaan ini. Kita kena mengakui bahawa kita adalah pendosa. Apabila kita mengakui keadaan itu, maka kita akan nampak bahawa kita berada dalam satu sudut kegelapan, dan pada ketika itu kita ada ruang untuk melihat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cahaya itu adalah kita anggapkan saja, kan? Bukannya kita nampak cahaya betul-betul. Tapi kalau nampak pun, itu adalah anugerah. Apa kita nak boleh buat? Syukur. Itu adalah anugerah. Tapi kalau kita tak nampak, kita anggapkan. Ini sebagai satu, orang kata apa, kiasan ataupun satu bentuk cara nak satu metafora. Macam mana kita nak buang keegoan diri. Kadang-kadang kita tak nampak apabila kita asyik memperkatakan sesuatu, tapi kita tidak tahu cara macam mana nak buat. Jadi inilah yang kita kongsikan, bahawa kita bayangkan diri kita duduk dalam satu kegelapan, ya. Kalau perlu pejam mata. Jadi kebiasaan orang-orang apabila bertafakur ataupun bermunajat, biasanya mereka akan memejamkan mata. Cubalah research kat mana-mana, apa contoh yoga ataupun dalam ilmu Cina, Qigong, ilmu Qi itu kan. Jadi semua ni mereka akan memejamkan mata dalam tafakur. Jadi kita ambil peluang pada waktu yang sangat-sangat sunyi, waktu yang sangat barakah,
pada sepertiga malam yang terakhir. Kita bangun dikala orang lain semua sedang tidur. Kita bangun, kita berjaga demi untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, demi untuk memperbaiki diri kita, merasai pengalaman berjumpa dengan Lailatul Qadar. Maka haruslah kita berkorban waktu tidur kita, korban tenaga kita. InsyaAllah apabila kita buat macam tu, Allah akan hadiahkan kepada kita satu malamnya lebih baik daripada mana-mana malam sekalipun. Kerana pada waktu itu ada satu bentuk kurniaan yang tidak dapat digambarkan oleh sesiapa pun melainkan orang yang merasainya sahaja. Macam mana kita nak gambarkan apabila Allah sebut dalam Quran surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu maksudnya turunnya malaikat turun, warruh, dan malaikat Jibril. Ruh tu kebanyakan ulama mentafsirkan adalah malaikat Jibril sebagai ketua para malaikat turun. Jadi fiha bi'izni rabbihim dengan izin Tuhan mereka. Jadi maksud dia, pada ketika malaikat-malaikat turun ni, apa dia buat? Apa keadaan dia? Dia duduk bersama-sama dengan kita. Jadi susah kita nak explain benda yang gaib, tapi kita harus percaya pada benda yang gaib ini. Ini adalah satu, orang kata, spiritual journey ataupun pengalaman kerohanian. Jadi kalau saudara-saudari nak merasai pengalaman ini, berusahalah. InsyaAllah akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasakan pengalaman ini. Baik, jadi kita masuk kepada tips yang terakhir untuk melengkapkan tips kita dalam menuju 10 malam yang terakhir dalam menjejak Lailatul Qadar, iaitu dua yang core-nya yang tadi kita telah kongsikan, iaitu yang pertama, bangun seawal mungkin dan menambah amal ibadah kita. Kemudian pada waktu yang sama kita berusaha untuk membuang keegoan diri kita. Jadi yang ketiganya, untuk membantu kita menjemput malam Al-Qadar ini adalah pada waktu siangnya ataupun malam terpulang kepada tuan-tuan dan puan, kita berusaha untuk mengkaji sirah ataupun kisah-kisah lama ataupun peristiwa-peristiwa yang menggamit jiwa dalam bulan Ramadan, yang akan membangkit kesedaran rohaniah kita. Jadi sebagai contoh saya boleh kongsikan adalah yang salah satu peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Ramadan, kalau tak silap saya pada tahun ke-8 Hijrah, iaitu peristiwa Fathu Mekah, iaitu pembukaan kota Mekah. Ya, jadi kebanyakan ulama berpendapat bahawa berlakunya adalah pada 10 Ramadan. Di pada 10 Ramadan, setelah Rasulullah kan berhijrah ke Madinah. Jadi apabila Rasulullah masuk kembali untuk kembali take over Mekah, jadi pada peristiwa itu berlaku pada 10 Ramadan. Bagaimana peristiwa ini boleh berlaku ya setelah Rasulullah SAW dicaci, dihina, difitnah, dikatakan gila dan ditentang habis-habisan, diperangi. Akhirnya Rasulullah kembali ke Mekah sebagai orang yang menang, dan hampir keseluruhan Mekah, penduduk kota Mekah memeluk Islam. Bayangkan, daripada semua non-believers, yang orang yang tidak percaya kepada Rasulullah ini,
pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah masuk balik Mekah, menawan semula kota Mekah, dan itulah disebut pembukaan semula kota Mekah, Fathu Mekah. Maka bayangkan peristiwa itu, kita bayangkan yang kita berada pada ketika itu, pada waktu Rasulullah mengarahkan para sahabat musnahkan berhala-berhala di sekeliling Kaabah, ada 360. Jadi kita reflectkan dengan yang kita bincangkan tadi, musnahkan berhala yang ada dalam diri kita, musnahkan berhala-berhala ini dan supaya kita dapat jauhkan diri kita daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita sedar. Kemudian apa yang Rasulullah buat? Rasulullah solat di makam Ibrahim sebanyak 8 rakaat, iaitu satu solat kemenangan. Jadi kita boleh reflectkan bahawa datangnya Aidil Fitri nanti itulah hari kemenangan kita yang sebenarnya. Raya Aidil Fitri ni adalah raya yang meraihkan kemenangan. Jadi kemenangan apa? Bebasnya diri kita daripada berhala-berhala dalam diri, daripada keegoan diri, daripada terlampau mengikutkan nafsu. Jadi kita boleh kontrol nafsu kita. Itulah orang-orang yang menang. Jadi pernah dengar tak orang kata orang yang kuat itu bukanlah orang yang gagah perkasa, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang boleh menahan sabar. Maksudnya dia berjaya kontrol dirinya, mengawal nafsunya. Itu baru satu nafsu marah. Nafsu-nafsu lain. Jadi inilah dia. Madrasah Ramadan ini adalah untuk mensucikan, tazkiyatun nafs, iaitu mensucikan diri kita. Ini benda sebenarnya boleh berlaku pada bulan-bulan lain juga, boleh. Cumanya pada bulan Ramadan ini kita dapat satu boost daripada Allah SWT sebagai satu bulan yang memang tak dinafikan penuh dengan barakah. Jadi kita ambil peluang. Jadi begitu. Kita relate diri kita dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah. Jadi sesungguhnya banyak iktibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa-peristiwa dahulu, dan ia juga sebagai satu lonjakan semangat. Bila kita baca macam mana perjuangan Rasulullah SAW dicaci, dihina, diperlakukan macam-macam cara, tapi akhirnya Rasulullah kembali ke Mekah sebagai seorang yang menang. Allah sebut, kita pernah bincangkan ayat ini yang saya suka sangat relatekan dengan ayat ini, itu orang yang berhijrah dan berjihad ke jalan Allah. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Jadi allazina amanu, orang-orang yang beriman yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya, maka mereka ni akan diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beroleh kemenangan. Inilah kemenangan yang dimaksudkan. Maksudnya bagaimana Rasulullah bimbing para sahabat berhijrah, berjihad di jalan Allah, korbankan harta masing-masing, korbankan diri, tenaga demi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan penghujungnya apa? Futuh Mekah, pembukaan kota Mekah. Hampir keseluruhan penduduk kota Mekah adalah orang-orang Islam, itu masuk Islam. Yang mana yang tak, Rasulullah bagi kelonggaran. Dia tak bunuh macam tu saja, kecuali ada beberapa orang yang ada boleh baca dalam sejarah, ada orang yang memang tidak dapat dimaafkan sebab terlalu dahsyat perkara yang mereka buat pada Rasulullah. Dan mereka ni sebenarnya apa? Tidak dibenarkan. Allah tidak benarkan. Allah bagi tahu pada Rasulullah, mereka ni tak dibenarkan, mereka ni harus dibunuh. Tapi yang lain semuanya diberi kelonggaran dan majoriti masuk Islam. Jadi alhamdulillah, kita lihat macam mana benda ni boleh memberi kesan kepada diri kita. Dan pada 11 Ramadan juga, satu lagi peristiwa yang mengambil jiwa adalah wafatnya Ummahatul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, itu Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat dicintai baginda. Jadi kewafatan Sayyidatina Khadijah ini adalah satu berita yang sangat-sangat menggemparkan dunia Islam, dan terutamanya sangat-sangat memberi kesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersedih pada tahun itu kerana kewafatan
Sayyidatina Khadijah, iaitu orang pertama, laki atau perempuan, orang pertama yang manusia pertama yang memeluk Islam, yang beriman dengan apa yang Rasulullah SAW bawa. Bayangkan saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, betapa besarnya pengorbanan Sayyidatina Khadijah, bagaimana dia membenarkan apa yang Rasulullah bawa. Jadi kita boleh ambil iktibar daripada apa yang ditonjolkan oleh Sayyidatina Khadijah. Kita boleh jadikan satu bentuk inspirasi. Walaupun kalau kita ni adalah lelaki, kita melihat kepada seorang perempuan, kita melihat seorang wanita, kita melihat seorang makhluk hamba Allah, bagaimana dia membenarkan Rasulullah SAW, seorang makhluk juga. Jadi kita tidak membeza-bezakan makhluk. Di sini kita lihat apa yang ada di dalamnya, apa perwatakan, apa pengorbanan, apa bentuk akhlak yang mereka tunjulkan. Ambillah iktibar daripada situ, kerana di situ adalah satu bentuk modul ataupun contoh yang paling baik bagaimana mereka mengawal ego mereka ni, bagaimana mereka mengawal nafsunya daripada sombong. Sayyidatina Khadijah adalah seorang bangsa, keturunan bangsawan, seorang yang kaya. Jadi dia boleh menidakkan Rasulullah SAW, tapi dia boleh menundukkan dirinya dan meyakini apa yang Rasulullah SAW bawa. Hebatnya Ummahatul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dan panggilan baginya itu wanita agung. Masya Allah, subhanallah. Jadi alhamdulillah, saudara dan saudari sekalian, saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian kita untuk segmen Ramadan kali ini. Untuk segmen untuk tajuk menjejak Lailatul Qadar, saya berharap perkongsian-perkongsian yang diberikan sepanjang 4 bahagian tajuk menjejak Lailatul Qadar ini ada manfaat kepada saudara dan saudari sekalian. Saya doakan mudah-mudahan misi menjejak Lailatul Qadar ini menjadi satu kenyataan buat diri saya dan diri pendengar-pendengar sekalian. Saya doakan mudah-mudahan pada tahun ini 1441 Hijrah kita sama-sama dianugerahkan Lailatul Qadar, kita sama-sama dapat merasa Lailatul Qadar, kita sama-sama dapat manfaat daripada Lailatul Qadar, dan untuk dibawa ke seterusnya selepas keluar daripada madrasah Ramadan dengan berbekalkan Lailatul Qadar yang kita dah rasa itu, meneruskan kehidupan kita dengan keadaan yang baru sebagai seorang yang menang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.